fitnah Masih Dajjal. Kalau kita orang beriman ni tuan-tuan, sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada fitnah ini. Kerana fitnah ini di saat manusia disebut oleh Nabi, manusia tak boleh nak gambarkan begitu dahsyat. Hari gambaran goncangan tak boleh nak cerita betapa dahsyat. Allahu Rabbi tuan-tuan, seberapa lama manusia duduk di atas ataupun yang berada dalam kubur tadi, sedar tak sedar mari goncangan, terus mereka tadi tuan-tuan terkeluar daripada perut bumi. Allah tuan-tuan, waktu saat dia duduk dalam keadaan tidur dalam kubur tuan-tuan, nak berehat dalam kubur, di saat duduk mana tak habis lagi soal muka nakir, mari hari yang disebut dengan hari goncangan. Semua manusia dalam waktu itu berhempur di kalangan mereka keluar. Iaitu yang disebut dalam keadaan bumi mengeluarkan daripada perutnya, yakni manusia-manusia yang telah mati. Ia keluar dalam keadaan begitu yang dikatakan dahsyatnya. Dia dikata bagaimana hasil daripada hujan goncangan yang kuat menyebabkan bebanan bumi pun keluar. Seumpama yang ulama sebut, kita menggoncangkan satu bekas padanya, ada dia disebut apa dia? Ada perkara yang menyebabkan goncangan tak ada bergerak. Seumpama menggoncangkan pada sebotol air, pada botol goncangan tersebut, kamu lihat bagaimana hasil kuat goncangan menyebabkan air yang berada dalam bekas dan dalam gelas tadi akan keluar. Kenapa dia tuan-tuan? Kerana daripada sebab goncangan tersebut. Ini gambaran contoh. Tapi bagaimana kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala melakukan goncangan ini, tidak ada yang disebut sebesar-besar ataupun sehebat-hebat melainkan goncangan Allah. Tu kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Hajj. Kalau tuan-tuan selalu ataupun dengar dalam suratul Hajj, Allah Taala sebut bagaimana ya ayyuhan nasuttaqu, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ini juga ayat yang Allah Ta'ala sebut menceritakan mengenai goncangan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut wahai orang yang bertakwa, wahai orang yang bertakwa? Ulama tafsir sebut Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia nak maknanya spesifikkan kepada orang bertakwa. Kalau apabila ayat Allah Ta'ala menggunakan ya ayyuhallazina amanu taqullah, maka dispesifikkan ayat ini kepada orang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, apabila mendengar ayat Allah Ta'ala spesifikkan pada dia, orang bertakwa dia kena respon terus. Dia berbeza dengan ayat ya ayyuhan nas, ini umum pada manusia. Tapi apabila Allah Ta'ala mengumumkan ayat kepada orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta bagi orang yang bertakwa tadi supaya respon, supaya dia mengambil pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Rabbakum, Tuhan kamu, inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya kegoncangan yang disebut oleh Allah hari kiamat itu dalam keadaan apa dia? Inna zalzalatas sa'atu syai'un azim. Waktu tu kamu melihat bagaimana suatu kejadian yang begitu dahsyat. Orang bertakwa dia kena mengambil berat mengenai hari ataupun Allah Ta'ala menceritakan goncangan ini. Jangan orang yang bertakwa pada hari kiamat ataupun jangan di kalangan orang yang beriman ini, dia tidak merasai dengan ujian ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jadikan dengan hari-hari yang disebut kiamat itu goncangan yang melampau. Melainkan yang disebut golongan-golongan yang mana ada mereka yang tidak endah dengan hari-hari yang disebut goncangan ke hari kiamat ke, mereka tak endah. Di kalangan siapa dia tuan-tuan? Pertama, di kalangan mereka yang mana hidup atas dunia dalam keadaan mereka lupa dengan 3 perkara. Dia melengah dengan 3 perkara tuan-tuan. Antaranya dia melengah dengan apa dia? Melengah dengan solat. Solat ni tuan-tuan jangan melengah. Solat jangan melengah. Yakni segerakan kepada solat.
Jika kita melengah dengan solat, di hari kiamat kita orang yang mana akan minta dengan Allah nak kembali balik kepada dunia dengan keadaan apa dia tuan-tuan? Dengan keadaan dia nak menunaikan ibadah dan nak menunaikan kebajikan. Kalau tuan-tuan rujuk dalam surah As-Sajdah, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, bayangkan golongan yang mana pada hari kiamat mereka menyesali di atas tindakan mereka di atas dunia. Kalau kita tengok Allah Taala sebut di dalam ayat ini golongan mujrimun. Walau tara izil mujrimun nanakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kita tengok di dalam ayat ini, dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan golongan yang pernah melakukan kerosakan di atas dunia. Apa akibat kerosakan yang mereka lakukan di atas dunia? Mereka di hadapan Allah ni tuan-tuan para hadirin. Walau tara izil mujrimun nanakisu ru'usihim. Mereka merendahkan kepala. Ulama cerita ni rendahkan kepala kerana mereka malu di hadapan Allah. Apabila rendahkan kepala, apa mereka ungkapkan di hadapan Allah? Rabbana absarna. Ya Allah, ya Tuhan kami, mulai daripada saat ni ya Allah. Saat bila tuan-tuan? Hari kiamat, hari kedahsyatan. Dia menceritakan, mengadu pada Allah, Rabbana absarna, ya Allah kami telah lihat dengan mata kami. Kerana atas dunia ni tuan-tuan tidak ada penglihatan sebenar-benar, yang melainkan dia lihat dengan perkara maksiat. Maka di hari kiamat dia minta dengan Allah. Nampak? Absarna wa sami'na, dia dengar balik. Tu kena ingat tuan-tuan, anugerah telinga ni Allah Ta'ala bagi, yang memberi pendengaran semata-mata bukan telinga. Apa memberi pendengaran? Ya, kita boleh dengar melalui apa dengan disebut pendengaran. Kalau tak ada pendengaran, tak boleh dengar. Telinga ni tuan-tuan sekadar, ada orang tak ada telinga tapi boleh dengar. Ini adalah aksesori yang Allah Ta'ala cipta ni tuan-tuan. Tapi sebenarnya ada yang disebut manusia tadi tu dalam ayat ni. Allah Ta'ala sebut apa dia? Absarna wa sami'na, pendengaran. Nampak? Allah Ta'ala tidak sebut telinga kerana ada di kalangan manusia yang ada telinga tapi tak boleh dengar. Kalau sebut pendengaran, ini boleh tahu dah betapa besarnya nikmat pendengaran. Nampak? Bagaimana Allah Ta'ala gambarkan di hari kiamat golongan ini, golongan mujrimun melakukan kerosakan di hari dunia, di hari kiamat, hari penyesalan. Mereka kata apa di hadapan Allah? Mereka kata, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sebab mata kami telah tengok, dengan sebab telinga kami telah dengar kedahsyatan yang antaranya yang disebut hari yang Allah Ta'ala goncangkan dunia yang begitu dahsyat, menyebabkan mereka tak boleh nak gambarkan kedahsyatan itu. Apa mereka berkata di hadapan Allah? Farji'na ya Allah, kembali balik. Kembali balik di mana tuan-tuan? Di mana tempat yang mereka duduk di dalam dunia. Kalau contoh kita duduk di di kawasan kampung sementara, minta balik di sini. Kenapa diminta balik di kawasan mereka hidup dulu? Kerana di sinilah tempat mereka mengumpul segala kejahatan dan segala dosa. Tu bahaya tuan-tuan. Apabila kita duduk di satu tempat, kita cari masalah dengan manusia, kita bergaduh dengan manusia, kita tidak jaga hubungan sesama manusia, nak minta balik. Tambah-tambah pula minta balik dengan tujuan apa dia? Farji'na na'mal salihah. Nak beramal soleh balik, nak mari balik di kampung sementara ni, nak mari semayang balik di masjid Islah ni, nak mari zikir balik dengan imam sini, nak mari dengar majlis ilmu balik. Ya Allah, kerana apa dia? Kerana kami tahu waktu kami hidup dahulu kami tidak buat. Iaitu kalau kita tengok, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala, wa izal ardu muddat wa alqatna fiha wa takhallat, Allah Taala sebut dalam suratul Insyiqaq. Bagaimana yang disebut? Dan apabila bumi diratakan dan dalam keadaan memuntahkan apa di dalam bumi itu. Wa izal ardu muddat wa alqatna fiha wa takhallat.
Apabila bumi muntah, bumi juga ulama sebut sebagai ibu kepada dunia. Dia akan cerita daripada muntahan dia tu di kalangan manusia. Dia muntah kaum Nabi Hud, Nabi Ad, kaum Samud. Dia muntahkan kaum Bani Israel. Dia muntahkan umat akhir zaman. Dia cerita, inilah di masa hidup dia tidak melakukan amalan soleh. Dengan tujuan apa dia? Tu dia minta dengan Allah kerana nak mal salihah, nak beramal soleh balik. Dunia muntahkan balik, tuan-tuan. Gambaran dalam surah Al-Insyiqaq ayat 3 dan 4 ini, betapa dahsyatnya manusia di saat tu, kamu tak boleh nak bayangkan. Waktu ketakutan manusia, minta nak kembali balik. Allah, tuan-tuan, jangan tangguhkan dengan solat. Dan yang kedua, jangan tangguh ulama sebut dengan perkara yang mana ataupun yang disebut dengan taubat. Jangan tangguh. Bila nak bertaubat, tunggu peceh lah contoh. Bila nak bertaubat, tunggu sihat. Bila nak bertaubat, tunggu masa lapar. Nampak, tuan-tuan? Apabila tunggu saat bertaubat ni, tuan-tuan, nescaya kita bimbangi waktu taubat sudah ditutup. Terumpama nyawa berada di halku. Tak ada ruang dah, tuan-tuan. Taubat segera. Taubat di antara yang disebut oleh ulama, jangan kamu membiarkan pintu taubat tadi berjalan begitu saja. Pintu taubat buka ni, tuan-tuan. Nampak? Maka benarkan ataupun rebutlah untuk kamu bertaubat. Kalau kita tengok, tuan-tuan, hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita tengok amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istighfar. Kerana dimaklumi astaghfirullahalazim itu di antara lafaz yang kita selalu baca apabila kita mohon keampunan pada Allah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari beristighfar sebanyak 100 marrah, 100 kali. Kalau kita nak tengok Nabi orang manusia yang tidak berdosa, maksum, dijaga oleh Allah, confirm syurga, tidak ada maksiat wa imma, dosa kecil, syubhah, apatah lagi perkara-perkara yang kecil tak buat melibatkan dosa. Itu pun kata Sayyidatina Aisyah, Nabi beristighfar satu hari sebanyak 100 marrah, 100 kali. Kita yang banyak dosa ni, tuan-tuan, nak kira istighfar 100 kali jauh sekali. 10 kali belum tentu. Ini orang sembahyang Jumaat ni, tuan-tuan, kadang-kadang kelebihan dia ni lah. Imam istighfar, kalau dia tak nak sebut, dia dengar. Tak apa dah, dengar sekadar dengar, masuk dalam hati. Alhamdulillah.